Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung bahagian kedua untuk Pulau Pinang 2023. Sebuah bakul berjisim 2 kg digantung pada satu penimbang yang disangkut pada sebuah siling sebuah lift pada siling sebuah lift. Okey, kita lukis jap. Katalah ini liftnya. Kita lukis kotak je lah lift dia. Kemudian dalam lift tu, ini lift dia. Okey. Digantung satu penimbang bakul, sebuah bakul berjisim 2 kg. Ini gantung pada satu penimbang. Ini penimbang Kemudian ada bakul. Okey, bakul tu 2 kg. Seboleh. Okey, selesai So saya buat free body diagram free body diagram. Sekejap lagi saya labelkan apakah yang akan berlaku kepada bacaan penimbang jika lift bergerak ke bawah dengan satu pecutan. Saya highlight sini bergerak ke bawah dan bergerak dengan pecutan. Alright, daripada rajah tu maka saya boleh lukis jisim mesti ada weight, dan weight itu bertindak ke bawah. Okey, kemudian di bahagian penimbang tu kita letak dengan simbol T, iaitu ketegangan, tension of the weighing scale, tension. And then saya labelkan juga lift sekarang bergerak ke bawah dan bergerak dengan satu nilai pecutan. Macam tu lift memecut ke bawah lift memecut ke bawah. Okey, soalan kata apa berlaku kepada bacaan penimbang. So bacaan penimbang ditentukan dengan menentukan nilai T, iaitu nilai tension. Berapa nilai tension kita, itulah nilai ketegangan. Itulah dia nilai bacaan penimbang. Okey, itu dia bacaan penimbang. Alright, so bacaan penimbang sekarang ni dipengaruhi oleh gerakan. Gerakan tu adalah gerakan memecut ke bawah. Apabila pecutan berlaku, maka kita boleh anggap bahawa daya tidak berada dalam keseimbangan. Okay, forces not in equilibrium, sebab tu boleh pecut ke bawah. Alright, nanti kena faham konsep di situ. So pecutan ke bawah membawa maksud W adalah lebih besar daripada T. W, the weight is now greater than T. Sebab tu boleh turun ke bawah dan turun dengan satu pecutan. So kita masukkan dalam formula F equals to ma, iaitu hukum Newton yang kedua. Okay, F equals to ma, yang mana sigma F merujuk kepada daya paduan. Daya paduan sekarang adalah W tolak dengan T. Kenapa W tolak T? Sebab pecut ke bawah. So bila pecut ke bawah, W tolak T sama dengan MA. Okey, now tadi saya kata kita nak cari apa? Kita nak tentukan nilai T. Alright, so kita letakkan T di depan sebagai subjek So T sama dengan apa? T sama dengan, T bawa pergi kanan ni positif, MA bawa pergi kiri. Dapat W tolak MA. Okey. Baik, daripada situ kita akan expand W kepada mg. Kan W sama dengan M darab G kan. So mg tolak MA. Okay, mg tolak MA. Kemudian kita factorize semula. T akan dapat sama dengan M kurungan G tolak A. So disebabkan nilai T kita, nilai tension kita adalah hasil darab G tolak A, maka nilai tension akan menjadi lebih rendah. Bacaan akan berkurang. So kalau kita nak tengok kita dari segi nilai kan, contohlah kalau lift tidak bergerak, jika lift belum lagi memecut ke bawah, maka nilai tension sama dengan W, which is sama dengan M darab dengan G. Okey, cuba kita cari
nilai M darab dengan G. Okey, M 2 darab dengan 9.81. Berapa nilai dia? Ni kalau saya bagi nilai mungkin nampak sikit lah kan. 2 darab dengan 9.81. So dapat 19.62 Newton. Okey, itu satu nilai. Kita save dulu kat situ. Kita highlight. Okey, ni nilai sebelum memecut ke bawah. Nilai bacaan penimbang sebelum memecut ke bawah. So selepas pecut ke bawah mesti ada satu pecutan kan. Mesti ada satu nilai pecutan. Katalah kita ambil pecutan tu nilai dia 1. Kita assume nilai pecutan adalah 1 je. Alright, kita pakai formula ni tengok. GSIM 2 G 9.81 tolak dengan 1. Okey, so 9.81 tolak 1 dapat 8.81. Darab dengan 2 dapat berapa? 17.62 Newton. So kita highlight ke sini dan kita bandingkan. Okey, so yang ni bacaan sebelum memecut ke bawah 19. Selepas memecut ke bawah nilainya berkurang kepada 17.62. So that proof that bacaan scale akan berkurang apabila lift memecut ke bawah. Fenomena ni asasnya kalau kita turun lift kan, lift tu memecut, kita rasa macam badan kita ringan, sedikit ringan daripada asal. Kalau lift memecut ke atas, maka kita rasa lebih sedikit berat, bertambah berat kita sedikit. Masa pecutan berlaku semasa pecutan berlaku. Right, so boleh proof ikut formula. Boleh juga kita substitute dengan letting nilai pecutan tu sama dengan 1. Okay, 22. Satu objek yang berada dalam keseimbangan daya T1, T2 dan W. Ada 3 daya dekat situ. Yang manakah mewakili daya-daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey, kita cek satu-satu. T1, Allah, tak boleh highlight macam tu So kita ambil W dulu. W is the weight and it is pointing downwards. Arahnya ke bawah. Kita tengok dulu, betul ke semua ke bawah? Okey, betul. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey, W selesai. Kemudian T2. T2 arahnya ke kanan. Mesti ke kanan. Okey, tak kira lawan letak bawah ke, nak letak atas ke, tapi arahnya ke kanan. So ni salah ke kiri, yang ni salah ke kiri. Tinggal C dengan D sahaja. Satu lagi T1. T1 arahnya diagonal ke atas kiri. Diagonal ke atas kiri. Yang ni diagonal ke bawah kanan. Salah. Alright, macam tu. Baik 23. Satu spring dimampatkan apabila beban diletakkan. Rajah menunjukkan spring kembali ke panjang asal apabila beban dialihkan. Ini panjang asal dia 50 cm. Apabila diletakkan beban, okey, panjangnya menjadi 30. Panjangnya menjadi 30. Berapa compression dia? Compression dia dalam 20 cm lah. Okay, soalan tanya, apakah hukum fizik yang terlibat? Okey, ini adalah melalui hukum Hooke. F sama dengan Kx. So semakin banyak daya yang dikenakan ke atas objek yang elastik, maka lebih banyak compressionnya. Lagi banyak, lagi tinggi beban yang kita letak, lagi banyaklah mampatan yang berlaku. So yang ni Hooke's law. 24. Sebuah bekas memiliki luas permukaan dan bentuk turus yang berbeza. Bekas tersebut telah diisi dengan suatu cecair hingga mencapai ketinggian H. Okey, kita tengok sini. Setiap corong ni, setiap lubang ni, dia ada shape yang berbeza. So titik-titik ada beberapa sini, W, titik X, titik Y, titik Z. Semua apparently duduk dalam kedalaman yang berbeza. Okey, tekanan yang dialami oleh titik X, W, X, Y, Z adalah berbeza, betul? Kerana kenapa berbeza? Tidak lain tidak bukan disebabkan oleh
kedalaman. This is pressure in liquid, tekanan dalam cecair dipengaruhi oleh density, gravitational field strength dan juga depth, kedalaman. Tu faktor dia yang sedang diuji dalam soalan adalah kedalaman. Okey, density tak, sebab air ni semua air yang sama ni. Air yang sama, jenis air yang sama kan, so density air yang sama lah. Alright. 25. Sistem bekalan air di sebuah rumah 2 tingkat. Okey, tengok dulu gambar dia kan. Tengok gambar sekejap. Ni rumah dia, ada pipe turun, ada pipe naik sampai ke tangki. Alright. Dah tengok gambar, tengok soalan pula, sambungan dia. Berapakah tekanan yang dihasilkan di titik X? Mana titik X? Ni lah. Titik X ada dekat sini. So this is actually sambungan lah, pressure in liquid. Kita kena tentukan daripada X ni dan berapa dalam X ni. Berapakah kedalaman yang sedang bertindak ke atas X. Then only kita boleh tahu pressure berapa. So kita ambil surface air dan juga titik X, kita buat macam tu. So this is the depth. Ini sahaja kedalaman yang sedang bertindak pada titik X, bukan lain-lain. Okey, saya highlight kat sini dulu. Titik X, kedudukan X nya. Kedalaman mesti diukur dari permukaan cecair kepada titik yang kita nak. Okey, ingat ya, kedalaman kita ukur dari permukaan kepada titik. Permukaan air, permukaan cecair kepada titik, bukan daripada titik ke dasar, bukan ke bawah. Bukan. Okey, ingat je. Ni kalau ni air kita isi, kedalaman titik X mesti diukur dari permukaan kepada titik. Ini kedalaman. Ini kedalaman. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Okey, kita tak ukur dari titik pergi ke dasar. No, kita ukur dari permukaan kepada titik. Ingat tu. Situ trik dia. So cari H dulu sebelum kita boleh masukkan dalam P sama dengan rho G H. Okey, cari H dulu berapa. So daripada sini ke sini 22. Ya, 20, tinggi tangki sampai dasar tu 20. Air dia 2 meter, 22. Kena tolak dengan 8 sebab kita tak ambil kira bawah ni. We don't want this length ataupun height ni, tak mau. So it is 22 minus 8. Kita dapat 14. So H sebenarnya 14 meter sahaja. Alright, masuklah dalam formula. Gantikan dalam formula. Density ada dah kat sini 1000. Darab dengan G 9.81. Darab dengan H 14. Okey. So 1000 darab 9.81 darab 14. Kita dapat 137 340 PA, Pascal. C Right, hati-hati soalan ni quite famous. Awak kena tentukan dari permukaan cecair kepada titik. Jangan tak ambil semua. Jangan ambil 22 salah. Jangan ambil 8 pun salah. Sebab kalau awak kira 8 contoh kan, 1000 darab dengan 8 darab dengan 9.81, awak still dapat jawapan dia. Awak dapat B. Kalau awak ambil 8 meter, awak dapat jawapan dia. So ni jawapan pengganggu. Awak pun confident, oh dapat jawapan salah. Okay, so berhati-hati. Rajah menunjukkan sebuah balon udara panas yang sedang naik perlahan-lahan ke udara. Okay, rising slowly into the air. Naik atas lah tu. Antara berikut yang manakah benar mengenai situasi itu? Okey, so untuk situasi ni kita kalau nak label, so this nak buat free body diagram, ada weight ke bawah dan juga ada buoyant force. Buoyant force yang bertindak ke atas. Okey, so kalau rising slowly into the air, rising slowly maksudnya naik atas lah, dan tidak memecut, pecutannya sama dengan kosong. Kita assume lah kan, sebab maklumat ni saya baca macam tidak ada pecutan sebab rising slowly. Maybe dalam keadaan
constant velocity. So iris rise up bermaksud tidak berlaku pecutan. Okey, tidak berlakunya pecutan dalam situasi ini. Okey, so apabila saya menganggap tidak ada pecutan, maka these two forces are in equilibrium. Bermaksud nilai buoyant force adalah sama dengan nilai weight of the object kat sini lah, iaitu the hot air balloon. Okey, namun begitu kalau saya tengok skema, saya semak skema bagi jawapan B. Disclaimer, kalau saya baca soalan ni, saya tak pastilah perbincangan dia macam mana, tapi kalau saya baca soalan, saya menganggap saya bagi dua pandangan berkenaan dengan soalan ni. So it is rising slowly into the air. Saya assume bahawa tidak ada pecutan. Okey, kalau ada pecutan, then FB lebih besar dari W. Buoyant force lebih besar daripada W, which is jawapan skema B lah. Tapi untuk soalan ni, pendapat saya lah, pendapat saya tak semestinya tepat. Tapi kalau berdasarkan soalan, saya menganggap bahawa kedua-dua daya berada dalam keseimbangan. Okey, sebab itu pecutan tidak ada, tidak dimention objek sedang memecut ke atas. It is rising slowly. So saya assume bahawa motionnya adalah constant velocity, bergerak dengan laju seragam ke atas. So my answer is A. So disclaimer dekat situ, saya bagi dua pandangan lah, in case ada pembetulan masa exam. Saya pun tak pasti. Alright, so saya terang dua-dua lah. Kalau soalan kata memecut, then kalau pecutan berlaku, then pecutan ke atas, FB mesti lagi besar daripada W. Kalau pecutan sama dengan kosong, maka mestilah kedua-dua daya berada dalam keseimbangan dan nilainya sama besar. So dua jawapan kat situ lah. Boleh pilih mana-mana macam tu. Saya tak sure, mungkin ada pembetulan, mungkin tak ada pembetulan, atau saya juga yang tersalah. Kalau budak-budak Penang ada sini yang mana dah ambil dan cikgu dah berbincang dengan awak, mungkin boleh komen sini dekat bawah. Terus 27, graf manakah menunjukkan hubungan antara beza keupayaan iaitu V, beza keupayaan V dan arus I bagi sebuah konduktor yang mematuhi hukum Ohm. Okey, mematuhi hukum Ohm ni apa? Hukum Ohm, formula dia V sama dengan IR. Okey, so bila Ohm buat satu eksperimen, which is eksperimen yang awak buat dalam ujian amali baru ni kan, ujian amali, V melawan I, tapi awak buat yang tungsten, awak buat bab yang tungsten, so dia tak mematuhi hukum Ohm kan. Kalau patuh hukum Ohm, maka awak akan dapat graf linear yang bermula dari titik kosong origin, dan apabila awak mencari kecerunan, awak dapat nilai rintangan. So V sama dengan IR, V sama dengan IR, macam tu. So mematuhi linear. Kalau tak patuh, jawapannya D. Kalau patuh, jawapannya A. Ni Ohm kata bagi sebuah konduktor yang mematuhi hukum dia, nilai rintangan adalah malar. Setiap kali kita cari titik kecerunan, kita akan dapat nilai kecerunan yang sama. Contohnya 1, 1, 1, 1. So nilai rintangan bagi konduktor tu sentiasa malar, iaitu 1 Ohm. Tapi sebuah konduktor yang tidak mematuhi hukum Ohm, macam ni rupa dia. Okey, kalau kita cari kecerunan pada titik A dan kecerunan pada titik B, nescaya kita dapat kecerunan bagi B adalah lebih tinggi daripada kecerunan pada titik A. Ni bawa belajar dekat matematik. Kalau sebuah cerun yang tidak linear, kita boleh cari dia punya tangent. Tu nampak saya highlight tangent dia tu, iaitu hipotenus segitiga tu. Kita dapati bahawa kecerunan di A lebih rendah daripada kecerunan di B. Okey, kecerunan di A lebih rendah dari kecerunan B. Maka kita boleh kata
rintangan pada titik A juga lebih rendah dari rintangan pada titik B. So dengan bahasa mudahnya, rintangan bertambah. Bila kita supply current meningkat, apa jadi kepada rintangan? Rintangan semakin lama semakin bertambah. Rintangannya tidak fix. Yang ni rintangan fix. Yang ni patuh, sini tak patuh. Okey ya. 28. 3 ekor burung ABC yang menyentuh kabel elektrik bervoltan tinggi. Burung manakah akan mengalami renjatan elektrik? Okey. So dekat sini renjatan elektrik tu kita tengok position burung tu, macam mana burung tu duduk, ataupun bahagian burung mana yang bersentuhan dengan kabel. Okey, burung A, kalau kita tengok kakinya tu, jarak antara kaki tu adalah sangat dekat, pendek. So kita assume bahawa the length yang involve kat sini sangat pendek. The length of conductor adalah sangat pendek. Apabila length of conductor pendek, maka rintangan juga akan kecil. So apa signifikannya? Bila rintangan kecil, maka voltan yang melalui, yang terkena kepada burung A adalah sangat rendah. So burung A tak terkena renjatan. Okey, tidak terkena renjatan. Macam tu. Okey. Okey, so untuk burung B pula dan burung C, kita tengok burung B ni tak tahu kenapa, tapi it seems that burung B menyentuh 2 point pada badannya, iaitu jarak yang paling panjang, the most longest possible distance yang dia boleh buat lah, sayap kiri, ujung sayap kiri dengan ujung sayap kanan. So this shows that the length is greater, maka the resistance yang bertindak juga greater, dan the voltage yang akan terkena kepada burung adalah sangat besar, maka burung B akan terkena renjatan. Itu kita tengok voltan kalau besar tak besar. Kalau besar kena renjatan, kalau kecil tak kena renjatan. Burung C pun sama. Apparently kaki dia dua-dua duduk atas tiang yang dibumikan, tapi ekor pula terkena. Ada 2 point situ kan. So this also involve greater length. So when greater length, greater resistance, and greater potential difference, higher voltage. So C kena. Jawapannya burung B dan burung C. Burung B dan burung C sahaja. Alright, D. Next, 29. Satu fuse diletakkan dalam palam 3 pin, 3 pin plug. 3 pin plug ni ada 3 wire ELN, earth, live dengan neutral. Kemudian ada fuse kat situ. Okey, apakah fungsi fuse? Okey, ni form 3 pun boleh jawab ni kan. Fungsi fuse adalah untuk memutuskan lita, to break the circuit when there is excessive current. Kalau terlebih current, fuse ni dia ada very thin wire dalam tu. Ni saya lukis cross section. Sorry, saya lukis dia punya gambaran di dalam So this is a fuse. Dalam fuse tu ada very thin wire. Thin wire tu bila menerima arus yang sangat besar, maka thin wire ni akan melt. Dia boleh melebur. Bila melebur, dia peleburan tersebut menyebabkan lita terputus. Lita jadi tak lengkap dan arus tak berjaya masuk ke dalam alatan elektrik. Arus tak boleh masuk. So alatan elektrik tidak rosak. Yang hanya rosak adalah bahagian fuse saja. So kita pergi kedai beli fuse yang baru. Macam tu. Safety measure kan. Baik, 30. Salwa telah menggunakan setrika dengan spesifikasi ni power ratingnya selama 15 minit. 15 minit. This is time, this is power, this is V. Untuk menggosok pakaian, jika tarifnya adalah 25 sen seunit, berapakah kos penggunaan setrika tersebut? So untuk kos, kita pakai formula E sama dengan PT, tapi power kita power kita mesti dalam kilowatt dan time mesti dalam hours.
Kerana kita mengukur unit berdasarkan kilowatt hour. Berdasarkan kilowatt hour. So macam mana? 1 kilowatt hour sama dengan 1 unit. So nanti kita kira dulu berapa kilowatt hour dan kita darab dengan nilai seunit. Macam tu konsep dia. Dia sedikit berbeza dengan tenaga. Kalau tenaga yang biasa lah, yang bukan cost kan. Kalau kita kira tenaga, power dalam watt, time dalam second, baru kita dapat joule. Yang ni kita nak kira cost, so lain sikit. So power 2800, kita tukar pada kilowatt, kita dapat 2.8. Darab dengan masa 15. Okey, 15 minit kita tukar kepada jam. Macam mana nak tukar 15 minit kepada jam? Okey, jadi 15 minit bahagi dengan 60. Okey, untuk dapatkan dalam jam Okey, kira dulu sini. 2.8 darab dengan 15 bahagi 60, kita dapat, sekejap ya, darab dengan 2.8, kita dapat 0.7 kilowatt hour, yang juga bersamaan dengan 0.7 unit. Jadi kan saya cakap, bila kita dapat nilai kilowatt hour dia, kita boleh tulis dia dalam bentuk unit. So 0.7 kilowatt hour sama dengan 0.7 unit. So kerajaan charge awak dalam soalan ni, 1 unit berapa sen? Ringgit Malaysia 25 sen. Okey, 1 unit. So sekarang pakai berapa unit? Sekarang pakai 0.7 unit. So 0.7 darab dah dengan kos seunit 0.25. Okey, dapat apa? Darab dengan 0.25 dapatlah ringgit Malaysia 0.175. Okey, tu selesai. Ingat kalau untuk electrical cost, kita mesti pastikan energi kita dalam kilowatt hour dulu. Lepas tu darab dengan seunit. Ni biasa buat ni, dalam lower form pun ada kan. Okey, seterusnya. Okey, untuk 31, diagram shows an electric motor. Soalan beritahu lah, electric motor. And then ada rajah 21. Dan kalau kita perhatikan, dalam rajah ni pakai slip ring, iaitu gelang gelincir. Slip ring ni kita associatekan dia dengan AC lah. Kita menghasilkan output voltage dalam bentuk alternating current, AC. So the best answer untuk 31 adalah A. A ni adalah waveform untuk AC. Yang lain-lain tak betul lah. Yang ni B ni dah masuk rectification, full wave rectification. C pun half wave rectification. D full wave rectification dengan smoothing. Smoothing. Right, tak kenal lah. 32, semua yang berikut merupakan punca kehilangan tenaga dalam transformer kecuali. Okey, kena baca soalan tu. Kecuali. Okey, so hysteresis kehilangan haba, eddy current pun kehilangan haba. Tinggallah C dengan D, jenis transformer dan juga kebocoran flux. Okey, kebocoran flux ni adalah salah satu punca kehilangan tenaga. So yang tidak berkenaan adalah jenis transformer. Transformer ada dua jenis saja, step up dengan step down, injak naik dengan injak turun. Kenapa tak terlibat dalam kehilangan tenaga? Yang melibatkan peningkatan dan juga pengurangan voltan untuk output voltage, voltan output bagi AC current, AC. So ni meningkatkan voltan dan mengurangkan voltan, bukan tenaga. Tak ada kaitan, tidak ada kaitan. 33, satu solenoid yang disambungkan kepada sebuah galvanometer. Okey, satu bar magnet diletakkan di dalam solenoid itu. Okey, ni solenoidnya, yang gulung-gulung ni kan. Inilah solenoid. Okey, kita masukkan magnet bar ke dalam solenoid.
Okey, kemudian sambungkan dengan galvanometer. Fungsi galvanometer adalah mengesan arah arus aruhan. Okey. So apa soalan dia? Tindakan yang manakah akan menyebabkan jarum galvanometer tidak terpesong? Okey, kita highlight kat situ, tidak terpesong. Okey, tidak terpesong. Do not deflect. Not to deflect. Apa maksud tidak terpesong? Kenapa? Kalau jarum galvanometer terpesong, bermaksud adanya arus aruhan. Wujudnya arus aruhan, induced current. Okey, induced current. So kalau tidak terpesong, bermaksud induced current tidak terhasil. Yang manakah tindakan berikut yang tidak akan menghasilkan arus aruhan? Itu maksud soalan. Okey, yang pertama, magnet digerakkan menjauhi yang pegun, menjauhi solenoid yang pegun. Betul, berlakunya cutting. Allah, sekejap ya. So in order to produce induced current, untuk menghasilkan arus aruhan, mesti ada pemotongan medan magnet. Cutting of magnetic field, pemotongan medan magnet. Macam mana nak potong medan magnet? Magnet bar ni, dia punya medan magnet adalah dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, macam tu. Dan juga ada kat bahagian bawah juga, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Itulah dia medan magnet bagi magnet bar. So bila kita gerakkan, bila saja awak gerakkan magnet bar tanpa menggerakkan solenoid, maka berlakulah pemotongan medan magnet tu. Okey, siapa yang potong? Ni, solenoid ni. Okey, solenoid itu memotong medan magnet, cutting the magnetic field. So berlakulah arus aruhan, terhasillah arus aruhan dan jarum galvanometer boleh terpesong. So A betul, menggerakkan magnet tapi solenoid tak bergerak. B, solenoid digerakkan menjauhi magnet. Okey, ataupun kita gerakkan solenoid saja. Solenoid je gerak, magnet jangan gerak. Samalah juga. Kita juga akan menyebabkan medan magnet akan dipotong oleh solenoid. So salah satu mesti bergerak, salah satu sahaja. Tengok si solenoid dan magnet digerakkan pada arah yang sama. Okey, misalnya magnet gerak kanan, solenoid gerak kanan sekali bersama-sama. So bila bergerak bersama-sama, no relative movement, tidak ada pergerakan relatif, maka tidak berlaku pemotongan medan magnet itu. Jadi C lah kita punya potential answer. Cuba baca D. Solenoid dan magnet digerakkan pada arah bertentangan. Okey, boleh gerak bertentangan. Misalnya magnet pergi kanan, solenoid gerak kiri, berlaku juga pemotongan. Ada pergerakan relatif. Pergerakan relatif, tak boleh sama arah lah. Misalnya solenoid ke kiri, magnet ke kiri juga, tak boleh. Tak terpotong lah medan magnet tu. Dan tidak adalah arus aruhan, no induced current produced. Bila tidak ada induced current yang terhasil, galvanometer tidak terpesong. Okey, so tu jawapan dia C. 34. Jika CBE maksud yang biasa bagi satu transistor, antara transistor berikut yang manakah dilabelkan betul? Okey, so mana yang betul? Collector, base dengan emitter. So base takkan sini base, kan? Takkanlah sini base, takkanlah sini base. Okey, macam tu So base kat sini lah bahagian tapak dia. Collector, pengumpul. Base, tapak. E, emitter. Okey, pemancar. Pemancar bahasa Melayu. Okey, 35. 2 litar ST disambungkan dengan diode dan mentol yang serupa. Mentol untuk litar dua-dua ni, mentol yang serupa, maksudnya rintangannya sama. Okey, powernya sama, power ratingnya sama. Okey, tapi apa yang kita boleh perhati dalam litar ni adalah the orientation, the arrangement of the connection of the dry cell. Okey, sambungan dry cell. Diode bagi yang belum tahu, belakang ni positif, depan dia negatif. So ni positif, sini negatif. Terminal bateri yang panjang positif, yang pendek negatif. So yang pendek negatif, yang panjang positif. Macam tu So I'm going to highlight the terminals untuk kedua-dua diode dan juga bateri. Saya highlight sambungan dia yang sebelah kiri je, dah cukup lah Sebelah kiri saja.
So as you have learned, seperti mana yang awak dah belajar, sambungan terminal positif diode bersama-sama dengan terminal positif sel kering akan menghasilkan satu sambungan kita panggil forward bias ataupun pincang depan. Pincang depan ke pincang hadapan? Lebih kurang macam tu kan. Jadi vice versa, sebaliknya, kalau awak sambungkan terminal positif diode dengan terminal negatif sel kering, itu menghasilkan reverse bias, pincang songsang, kan? Pincang songsang. Jadi dalam forward bias apa berlaku pelajar? Dalam forward bias arus boleh mengalir melepasi diode, boleh mengalir, lalu lengkap lalita dan lampu akan menyala. Dalam reverse bias, arus tidak dapat mengalir, melepasi diode. Harus pergi kat sini, tak dapat melepasi. Bila tak dapat melepasi, apa jadi pada lampu? Lampu tidak menyala. Okey, mentol tidak menyala. Tu secara ringkasnya apa terjadi kepada kedua-dua mentol di atas. So S menyala, T tak menyala. Kita tengok, S menyala, T tak menyala, B. Okey, 36. Apabila satu nukleat mengalami perebutan alfa, nombor nukleonnya. Nukleon ni yang mana? Kalau kita tulis satu nukleus, satu apa dia panggil sebagai nuclear notation, nucleus notation ke okey, kita tulis dengan simbol ni kan, dengan format ni. So X mewakili unsur misalnya plumbum, kemudian A mewakili nombor nukleon. Inilah nombor nukleonnya, nukleon number, atau juga dipanggil sebagai mass number, nombor jisim kan. Z mewakili nilai proton number. So soalan tanya nukleon number kan. Kalau mengalami alpha decay, alpha ni, the alpha nucleus itself is helium 42. Helium 42. So kalau mengalami alpha decay, kita hasilkan helium di sebelah kanan sana, maka nukleon number akan berkurang sebanyak 4 untuk balance up kan. So apa-apa saja, misalnya A, Z, X decay menghasilkan helium 4, 2, mestilah Y, which is the daughter yang selepas decay tu, dia punya nukleon number A mesti ditolak 4, berkurang kepada 4. Dan nombor protonnya, which is Z, akan berkurang sebanyak 2. Barulah balance. A tolak 4 tambah 4 dapat A. Z tolak 2 tambah 2 dapat Z. So ini maksud soalan, nukleon number akan berkurang sebanyak 4. Jadi jawapannya D, decrease by 4. Okay, next. Rajah menunjukkan graf keradioaktifan melawan masa untuk dua radioisotop. So isotop yang radioaktif lah, X dan Y. Kedua-duanya adalah radioisotop. Kita tengok sini, daripada graf dia ada initial activity yang sama, 80 Kemudian decay curve dia tak sama. Decay curve X lebih tinggi daripada Y. Alright, persoalannya, pernyataan manakah betul tentang radioisotop X dan Y? Okey, so kita tengok pilihan jawapannya. Alright, satu-satu So A, X adalah kurang stabil berbanding Y. Okey, X dekat atas, Y dekat bawah.
Okay, Y decay lebih cepat, decay lebih banyak berbanding X. Maksudnya Y adalah lebih kurang stabil daripada X. Terbalik ni So X is stable. Okay, X is more stable than Y. Itu sepatutnya salah untuk A. X dan Y sesuai digunakan dalam semua industri. Tak sama, tak boleh, sebab decay-nya tak sama, half-life-nya tak sama. Jadi nak guna dalam industri ni, kita kena tengok juga tempoh half-life dia tu. Adakah dia mereput dengan cepat atau mereput dengan lebih lambat. Tempoh reput dia tu adakah panjang ataupun pendek. Macam tu Jadi tak sesuai lah. Kalau nak letak kat body, tak boleh terlampau panjang. Half-life radioisotope tu tak boleh terlampau panjang. Nanti kesian patient tu, kena duduk dekat ward lama, dikurung lama. Okay, so see, the decay rate of X is higher than Y. X decay lebih rate dia, kadar perupatan X lebih tinggi. Salah. Yang bawah ni, Y ni, maksudnya kadar peruputannya lebih tinggi. Sebabnya dia reput. Kita nampak dia turun dengan cepat. Pereputannya lebih tinggi kadarnya. So X salah. Jadi the best answer adalah D. The half-life of X is longer than the half-life of Y. Kalau kita nak ambil half-life, misalnya kita 80, kalau bahagi 2, dia jadi 40. Somewhere here 40 kan, kita ambil separuh, 40. Then kita buat line connecting both apa dipanggil ni, curve, decay curve. Kita dapati bahawa yang ni untuk Y, half-life untuk Y, yang ni adalah half-life untuk X. Okay, tengok betul-betul. Ni half-life untuk X, ni half-life untuk Y. Mana yang mereput lebih, mana tempoh half-life yang lebih panjang? Jawapannya X kan? Ni X. So the half-life X is longer than half-life Y. Betul tu, proven. Okay, proven. So belah kanan ni lagi panjang lah kan, lebih banyak lah nilai dia kat sini ni. Kat sini kan dekat dengan kosong. Okay, 38. Satu proses penghasilan tenaga nuklear. Kita tengok sini pakai neutron. Itu dah clue yang besar ni. Apabila neutron itu ditembak ke arah uranium, bergabunglah uranium 235 bersama dengan neutron menjadi 236. Bertambahlah tidak stabil, lalu terbelah. It splits into two lighter nucleus. Macam mana saya tahu lighter? Sebab 236 menjadi 92 dan 141 lighter. Dan selepas berlaku pembelahan tersebut, maka penghasilan tenaga berlaku, yes. Dan 3 secondary neutron terhasil. 3 neutron sekunder dihasilkan. Yang ni adalah proses pembelahan nukleus, nuclear fission, belah. Ni keyword dia. Dia punya main, apa dia panggil, clue kan, clue awal, paling awal kita dapat, neutron mesti belah punya lah. Okay. Nuclear fusion. Kalau nuclear fusion, kita tengok nuklei yang ringan bergabung menghasilkan satu nukleus yang lebih berat dan besar. Okay, reputan ni, kalau reputan ni kita tengok ada tak penghasilan alpha, ada tak penghasilan beta, ada tak penghasilan gamma, ataupun beberapa, 2 daripada 3 radioaktif partikel ni lah. 39 tenaga kinetik maksimum bagi elektron melawan frekuensi. Kita tengok sini, tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi. Itu kan Kmax melawan frekuensi. Biasa kalau awak tengok dalam tajuk-tajuk belakang tu kuantum, memang graf ni cukup famous lah. So di label kat situ F0. Apa benda F0 ni? F0 ni kat sini. Pintasan pada X ni adalah F0. F0 adalah dipanggil sebagai threshold frekuensi. Threshold frekuensi, bahasa Melayu frekuensi ambang. Apa itu frekuensi ambang? Frekuensi minimum
untuk photoelectric effect berlaku. Paling rendah banyak ni. Kalau lebih pada tu berlaku. So itu yang soalan tanya, apa berlaku pada P, apa berlaku pada kawasan P. Okey, cuba tengok pilihan jawapan tu. So okey, in case awak tak nampak P ni, P kawasan ni maksudnya dah frekuensi sudah pun melebihi frekuensi ambang lah, frekuensi foton. Maksudnya frekuensi cahaya sudah pun melebihi frekuensi ambang. Maka berlaku tak photoelectric effect? Berlaku. Okey. So jawapan paling tepat adalah B. Berlakunya pembebasan ataupun pemancaran elektron dari permukaan metal dan bergerak dengan satu kinetic energy. Ni ada kinetic energy dekat sini ni. Sini ya. Alright. Soalan terakhir 40. Satu sinar disinarkan ke atas permukaan logam litium. Okey, logam tu adalah logam litium, mempunyai fungsi kerja. Okey, fungsi kerja, work function. Work function ni simbolnya W. Jika tenaga kinetik maksimum yang dipancarkan itu adalah, okey, tenaga kinetik maksimum adalah K max. Okey, soalan tanya berapakah panjang gelombang sinar tersebut? Panjang gelombang wavelength lambda. Itu kita sudah ada dua maklumat ni. Kita cuba cari apa formula yang sesuai untuk kita cari lambda. Soalan bagi pemalar Planck H dan juga C, laju cahaya. Itu maklumat yang kita sudah ada. So daripada sini nak cari lambda, kita keluarkan formula bagi Einstein photoelectric effect. Apa formula dia? E sama dengan W tambah K max. Okey. So K max kita dah ada. Kita highlight dulu apa yang kita dah ada. Okey, ni no problem, dah ada. Kemudian kita dah ada W. Okey, dah ada W. Okey, nak cari lambda. Alamak, lambda tak ada lah pula kan. Tapi dalam E tu, dalam E di depan ni, kita boleh expandkan dia. Expandkan kepada HC over lambda. So HC over lambda sama dengan W tambah K max. Okay, just for the record, kita sudah ada K max seperti saya kata tadi. W pun dah ada, H pun dah ada, C pun dah ada. Takkan tak boleh cari lambda ni. Alright, so we are to find that lambda. Masuklah nilai. Kita scroll down sikit, masukkan nilai. H 6. Alamak, ni garanti tak muat lah kan. Ok, saya cubalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Ni baru H. C nya 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda sama dengan W. W tadi ni 4.7 19. Sorry kena tulis kecil-kecil, dia tak muat. Kemudian sorry saya cuba bagi sekemas yang mungkin. Okey, tambah dengan K max. K max tadi 3 darab 10 kuasa negatif 20. 3 darab 10 kuasa negatif 20. Betul lah, negatif 20. Okey, betul. Tutup kurungan. Selesaikan lambda tu. Saya tak tunjuklah satu-satu just a suggestion. Selesaikan yang ni, dapatkan satu jawapan. Kemudian selesaikan yang atas ni, dapatkan satu jawapan. Nanti jawapan yang sini, jawapan yang biru ni, awak bahagilah dengan jawapan yang kuning. Okey.
So jawapan awak akan berada dalam unit meter. Okey, jawapan awak cuba kira. Awak pause dulu, awak kira tengok dapat jawapan apa. Dapat tak jawapan ni? 3978 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, jawapan awak ni dalam meter tau, di dalam unit meter. Tapi pilihan jawapan semua nanometer. Macam mana nak tukar kepada nano? Okey, nanometer adalah 10 kuasa negatif 9. So untuk dapat jawapan 10 kuasa negatif 9, awak perlu undurkan titik ni kepada 2 tempat ke kanan. Jadi bila undur ke kanan, 397.8 darab 10 kuasa negatif 9 meter. 10 kuasa negatif 9 adalah nano. So nanometer. Dapatlah 397.8 nanometer. Itu jawapannya. Okay, so the best answer yang ada kat sini 397.8. 8 masuk sini, bundakan 398. Okay, C. Okay, so sampai situ saja. Ada lagi tak? Tak ada dah. Ini arahan je. Alright, sampai situ saja. Good luck. Jumpa lagi dalam paper tu insyaAllah. Okay, teruskan momentum anda. Selamat dan semoga berjaya. Assalamualaikum. Bye.